Baik, InsyaAllah al-hadanah. Hadanah ni maksudnya hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak. Okey. Uh, Ta'riful hadanah. Lughatan ar-ri'ayah wa tarbiyah. Hadanah ni dari segi bahasanya riayah. Riayah ni jagalah, jaga. Dan juga tarbiyah, mendidik. Maksudnya uh, kewajipan ibu bapa eh, adalah untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Orang kata apa, jangan fikir seronok nak kahwin aja, tapi bila dah ada anak tu kena jaga dan juga didik mereka. Itu adalah tanggungjawab kedua ibu bapa. Syar'an, dari segi syarak pula, hadarah ni adalah ia hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatihi bima yuslihuhu. Eh? Hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihu. Iaitu menjaga orang yang tidak boleh bersendirian dengan urusannya. Maknanya menjaga orang yang tak boleh menguruskan dirinya sendiri. Dan juga mentarbiah dia dengan apa yang memberi kebaikan untuknya, mendidik dia. Sekali lagi ya hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu, iaitu menjaga orang yang tidak boleh menguruskan dirinya secara sendirian dan juga mentarbiahnya dengan apa yang sesuai, yang baik untuknya. Okey, jadi itu takrif hadanah. Dan kalau kita lebih tambah sikit dalam bab perkahwinan adalah hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak. Okey, dalil. Dalilnya. Dalilu ala masyru'iyyatil hadanah. Apakah dalil atas pensyariatan hadanah, penjagaan? Jazakillah Aisyah. Baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma anna imra'atan qalat. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa seorang perempuan berkata pada siapa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata apa? Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani hadha, bahawa anak aku ni, wallahu mungkin dia menunjukkan pada anaknya lah. Kana batni lahu wi'aun, adalah perut aku untuknya sebagai bekas. Maknanya perut aku ni dulu pernah mengandungkan anakku. Wasadi lahu siqaan. Ini barisnya kana batni lahu wi'aan. Wi'aan sini ya, wi'aan. Okey. Wasadi lahu siqaan, dan adalah wahdadaku merupakan tempat dia minum. Wahijri lahu hiwaun, dan bilik aku adalah tempat dia bermain. Ustaz terganggu sikit dengan nahu dia, tapi bila ada kana sini, kana batni lahu wi'aan. Wi'aan lah sepatutnya. Wasadi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan. Jadi khabar kana. Wallahu alam. Jadi dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak aku ni, ni perut aku ni dulu tempat dia tinggal dulu, dan dia minum, dan juga tempat dia bermain. Sambung lagi, wa inna abahu, dan bapa dia telah menceraikan aku, dan dia nak yantazi'ahu minni, dan bapa dia tu nak mengambil anak tadi daripada aku. Dia mengadu kepada Rasulullah, dia dah bercerai, dan bapa nak mengambil anaknya. Maka apa respon Rasulullah? Anti ahaqqu bihi ma lam tangkihi, kamu wahai isteri lebih berhak untuk menjaga anak tadi selagi mana kamu belum bernikah. Rawahu Abu Daud. Jadi di sini hadis ini menjadi dalil bahawa dalil tentang disyariatkan hadanah atau penjagaan anak bila berlaku perceraian antara suami dan isteri. Macam yang jadi sini kita faham bahawa Islam sangat-sangat menjaga institusi
kekeluargaan, masyarakat dan negara, ya. Sehingga kan bila, kalau masih ingat lagi, bila nak berkahwin kena cari pasangan yang sangat sesuai, dan Nabi kata pilihlah yang ada agama, yang kuat berpegang dengan agama. Kemudian tata cara untuk berkahwin tu bagaimana, dengan adab-adabnya. Kemudian kita belajar tentang hak suami, hak isteri, hak bersama dalam rumah tangga, supaya rumah tangga tu aman. Kemudian kalau tak dapat juga berlaku perselisihan, perlu juga pada perpisahan, maka ada kita belajar tentang tolak, fasakh, dan juga khulu'. Okay, ya. Jadi bila dah berlaku perceraian, tidaklah bermaksud bekas suami dan isteri itu membawa hala tuju masing-masing. Habis anak macam mana? Anak ada tajuk khusus, iaitu hadanah, iaitu hak penjagaan anak. Baik, jadi ini kita harap difaham bersamalah bahawa betapa indahnya syariat Islam kita ini berbanding dengan yang lain. Ajma'al ulama'u ala masyru'iyyatil hadanah. Para ulama telah berijma' tentang persyaratan hadanah. Gambar ni kan, gambar elok je kan. Masa gembira lah. Tapi nanti bila bercerai macam mana? Bila bercerai, kena ada tajuk hadanah. Baik. Tertibul mustahiqina bil hadanah. Apakah tertib orang yang berhak untuk menjaga anak? Tertib orang yang berhak untuk menjaga anak. Jadi ini kena ikut tertibnya. Tertibnya daripada 1 sampai sini sampai 9 ke sini, ya. Okey. Tertibul mustahiqina bil hadanah. Siapakah orang yang paling layak untuk menjaga anak? Okey. Baik. Awalan ummut tifli. Ummut tifli, ibu kepada budak. Tifli ni budak lah kan. Sebab apa dia sebut budak sini, anak ni, sebab bila dah dewasa cerita lain. Ini cerita yang kanak-kanak. Okey. Thaniyan ummul ummi thumma ummil ummi. Sini digabungkan 2 sekali sini. Ummul ummi, ibu kepada ibu. Maksudnya apa tu? Ibu kepada ibu maknanya nenek lah. Mak kepada mak. Kalau tak ada, kemudian yang lebih layak adalah ummil ummi. Ibu kepada ibu kepada ibu. Siapa tu? Mana moyang. Jadi yang pertama ni kita boleh dapat 3 sebenarnya. 1, 2, 3, iaitu ibu, kemudian nenek, kemudian moyang. Semuanya sebelah ibu. Jadi kena sebut betul-betul ni. Sebab kita bila sebut nenek ni ada 2. Kan? Nenek belah mak, nenek belah bapa. Tapi dalam bab hadanah ni lebih diutamakan kepada sebelah ibu. Jadi penjagaan yang pertama adalah ibu, kemudian ibu kepada ibu, kemudian ibu kepada ibu kepada ibu. Mana moyang. Ibu, nenek, moyang, sebelah ibu. Dan bila dah 3 begitu, 1, 2, salisan al-abu. Barulah jatuh kepada bapa. Jatuh kepada bapa. Rabi'an ummul abi. Summa ummu abil abi. Ustaz harap kamu boleh apply nahwu, mudhafun ilaih. Ummul abi, siapa dia? Ibu kepada bapa. Ibu kepada ibu kepada si bapa. Tadi sini al-abu. Kemudian dia patah kepada, kalau tak ada yang lain ni, bapa tak ada, maka dia naik kepada ibu kepada si bapa. Kalau ibu kepada si bapa tu tak ada, dia pergi kepada ummu abil abi.
eh, ibu kepada bapa kepada bapa. Macam mana jadi itu? Iaitu ibu kepada datuk budak itu sebelah bapanya. Boleh faham tu semua ni? Nampak kan? Baik. Nampak Khamisan al-ukhtu syaqiqah. Ukhtu ni kalau belajar ukhtun kan ukhtun ukhtun saudara perempuan. Tapi kalau sebut al-ukhtu syaqiqah maksudnya saudara perempuan yang adik-beradik. Adik-beradik perempuan kandung. Saudara kandung perempuan. Maknanya kalau ada kakak dia ke, kakak. Takkan adik pula kan? Mana boleh adik nak jaga adik? Tak. Maknanya saudara kandung saudara kandung dia yang perempuan. Saudara kandung perempuan. Okey. Maknanya kalau budak tu ada ada kakak sulung yang seibu sebapa. Syaqiqah ni adalah seibu sebapa. Okey. Jadi dia lebih layak selepas ni step yang 1 2 3 4 ni. Kalau tak ada al-ukhtu minal abi, iaitu saudara perempuan dari belah bapanya. Saudara perempuan sebelah bapanya. Okay, kalau kita panggil kakak tirilah, ataupun kakak satu bapa lain mak. Okey. Kemudian kalau tak ada baru turun kepada kembali kepada al-ukhtu minal saudara satu ibu. Saudara satu ibu. Maknanya yang tadi seibu sebapa, yang ni sebelah bapa, yang ni sebelah ibu. Okey. Kemudian al-khalah. Al-khalah siapa al-khalah? Ibu saudara sebelah ibu. Kemudian yang akhir sekali al-ammah. Ibu saudara sebelah bapa. Jadi kita ni orang Melayu senang je. Mak saudara, pak saudara kan? Mak saudara. Jadi kena tapi kita kalau kita bahasa Melayu kita sebut ibu saudara sebelah ibu. Panjang. Tapi kalau Arab senang je. Khalah. Al-khalah tu adalah merujuk kepada ibu saudara sebelah ibu. Makcik sebelah mak kita. Yang ammah adalah makcik sebelah bapa. Okey, maknanya kalau kamu lihat sini didahulukan sebelah perempuan sebelah ibu, bahkan sampai kepada mak saudara pun lebih kepada sebelah ibu barulah sebelah bapa. Okey. Jadi dia boleh jadi sini 9 ataupun mungkin pada 11 lah. Sebab apa? Sebab yang nombor 2 ni 2, yang sini pun 2. Okey jadi ini adalah tartibul mustahqina bil hadanah. Urutan orang yang layak untuk menjaga kanak-kanak. Iaitu bila dalam penjagaan anak berbanding dengan sebelah bapa. Sebab apa? Sebab kena ada sifat keibuan yang ada pada ibu itulah. Kena ada kelembutan dia dengan sabarnya dan dia boleh menanggung. Memang Allah dah jadikan ibu ni memang lebih layak untuk menjaga dan juga mendidik anak. Dan jika dia lebih lembut, lebih sesuai untuk menjaga keperluan seorang anak berbanding dengan seorang bapa. Jadi itu memang orang lelaki kena akui lah. Orang lelaki kena akui. Mungkin orang lelaki boleh kalaupun boleh bagi sudut perbelanjaan sebagainya, tetapi dari segi perasaan keibuan tu memang tak ada, tak boleh dibuat oleh orang lelaki. Lebih kepada orang perempuan itu memang tak ada siapa yang dapat menafikan. Man wal ahaqqu bil hadanah. Siapakah yang lebih berhak untuk penjagaan anak? Adakah sini bila berlaku perceraian, semua anak tu dibela oleh hak penjagaannya diambil oleh susunan yang tadi tu? Okey, jawapan di sini al-ummu ahaqqu minal abi bi hadanatil auladi duna sinnit tamyiz. Ibu lebih berhak daripada bapa untuk penjagaan anak-anak yang di bawah umur tamyiz, umur memayis. Maknanya kalau anak tu belum memayis lagi, maka ibu lebih secara umumnya ibu lebih
berhak untuk menjaga anak-anak tersebut. Taib, syurutul hadanah, syarat-syarat penjagaan anak. Di sini ada 6 syarat. Awalan al-bulughu wal aqlu, iaitu baligh dan juga berakal. La hadanata li saghirin wala li majnunin au majnunatin. Tidak ada penjagaan untuk kanak-kanak, begitu juga untuk lelaki yang gila ataupun perempuan yang gila. Memang wajiblah. Kalau kanak-kanak mana boleh nak jaga orang lain. Yang kanak-kanak mesti jaga diri sendiri dulu. Thaniyan al-islamu la hadanata lil kafiri. Tidak boleh anak kita ni orang Islam dijaga oleh orang kafir. Sebab tu kalau kamu tengok dalam akhbar ke, boleh search sendiri nanti bagaimana berlaku perebutan hak penjagaan anak menjadi isu apabila diminta oleh keluarga yang bukan Islam. Ini biasanya bila berlaku perceraian dan juga berkait dengan kes murtad lah. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam tidak boleh berada di bawah daripada orang kafir. Dan juga dibimbangi kanak-kanak tu nanti dia akan mengikut agama penjaganya itu. Mana kalau penjaganya itu bukan Islam, dia akan jadi dibimbangi, dia akan keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Thalithan al-'iffatu wal amanah. Alla yakunal hadinu fasiqan. Hendaklah ada iffah. Iffah ni maksudnya seorang yang menjaga maruah dan juga wal amanah, juga amanah. Maka tak boleh al-hadin yang menjaga itu fasiqan, orang yang fasik, yang tak jaga kehormatan, yang terdedah banyak melakukan dosa besar, ataupun yang tak menjaga kewajipan dia sebagai seorang muslim. Rabian al-iqamah, al-muqimu fi baladit tifli. Hendaklah al-hadin itu dia bermukim di negeri budak tersebut. Di mana budak itu tinggal, maka di situlah dia kena berada. Khamisan al-khulu min zawjin ajnabiyyin. Idza tazawajatil ummu saqata haqquha fil hadanah. Hendaklah sunyi daripada suami ajnabi. Apa maksud di situ? Dan dijelaskan sini bahawa apabila suami itu bernikah, isteri, minta maaf, apabila si isteri, si ibu itu bernikah dengan orang lain, maka gugurlah hak penjagaan anaknya. Maksud ajnabi kat sini, bila si isteri itu dia berkahwin dengan orang luar, bukan daripada kerabat bekas suaminya, maka gugurlah hak penjagaan anak. Sadisan al-khulu min al-amradid daimati wal 'adatil mu'assirah. Iaitu khulu'ul ummi min marad idal. Kasalli wal faliti aw kanas umya'a aw summa. Iaitu hendaklah tidak si penjaga itu, hendaklah dia sunyi, tidak ada penyakit yang berpanjangan, dan juga tidak berperangai dengan perbuatan yang memberi kesan yang buruklah. Contohnya sini, contohnya dia kata ada penyakit-penyakit yang sehingga tujuannya supaya nak pastikan bahawa al-hadin itu boleh menjaga budak tadi dengan sempurna. Kalau contoh sini bawa adalah kalau dia buta ataupun pekak, kan? Jadi kalau buta dengan pekak ni memang dia tak boleh lah, tak mampulah dia nak menjaga budak yang sepatutnya menjadi tanggungan dia. Okey. Wallahu alam.
Al-ma'lumatul muhimmah. Idza fuqida syartun min hadhihi syuruti sittah allati dzakarnaha listihqaqil hadanah saqata haqqul hadanah. Bila hilang satu syarat daripada syarat-syarat yang enam ni yang telah disebutkan, yang enam ni lah ya. Maka gugurlah hak hadanah. Bila dah gugur macam mana? Wantaqala hadzal haqqu ila man yaliha min jiddatin thumma ukhtin thumma khalatin wa halumma jara. Eh? Ha. Jadi berpindahlah hak penjagaan itu kepada yang berikutnya seperti nenek, kemudian saudara perempuan, kakak ke, kemudian ibu saudara sebelah ibu, sebelah bapa dan seterusnya lah. Macam yang kita tengok yang perbincangan yang sini tadi. Dan disebut demikian. Baik. Baik, saya rasa itu saja untuk tajuk hadanah tadi. Kalau kita nak buat ulang balik, iaitu hadanah ni maksudnya penjagaan anak, hak penjagaan anak. Dan ini dalilnya daripada kisah seorang sahabiah lah yang berjumpa Nabi SAW. Kemudian ada 9 ataupun 11 tartibul mustahiqina bil hadanah, yang semuanya kebanyakannya hampir semualah lebih kepada pihak ibu. Kalau ada sini ada seorang saja, al-ab, bapa dia. Kalau tak ada bapa maka dikembali pada belah perempuan. Dan pun ada sebab mengapa begitu. Dan syarat hadanah ni ada 6. Dan bila gugur satu daripada 6 syarat ni, maka dia berpindah daripada ibu pergi kepada nenek dan seterusnya. Wallahu a'lam.